Pada bulan Mac tahun 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan sejenis virus iaitu wabak COVID-19. Akibat penularan wabak ini, semua negara telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan, maka proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang diamalkan sejak zaman dahulu lagi terpaksa diberhentikan dalam tempoh PKP untuk mengawal situasi tersebut. Secara langsungnya, tercetuslah idea atau teknik pembelajaran atas talian berlangsung untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran sama ada di universiti, kolej, sekolah rendah dan juga menengah. Jadi siapakah yang terlibat atas pembelajaran talian ini? Sebenarnya pelbagai pihak yang terlibat dalam pembelajaran atas talian iaitu guru, murid ataupun pelajar, pensyarah dan juga yang bekerja di sebuah syarikat yang memerlukan perjumpaan bersemuka ataupun meeting. Antara sumber input yang digunakan adalah kepakaran. Kepakaran diperlukan untuk menjayakan e-learning ini adalah kepakaran pada level pengetahuan asas sahaja. Contoh aplikasi yang boleh digunakan sebagai platform e-learning ini adalah Microsoft Teams, Google Meet, Webex Meetings, Moodle, Ulearn dan YouTube. Seterusnya adalah kewangan. Kewangan atau perbelanjaan yang perlu dikeluarkan untuk mengakses e-learning ini adalah sebuah komputer atau laptop kerana ia membantu pelajar untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang telah saya ceritakan tadi. Dengan adanya komputer atau laptop ini, ia dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh cikgu atau pensyarah di platform e-learning tersebut. Poin ketiga adalah sumber teknologi. Menurut Imratul Ajizah dalam jurnalnya, teknologi merupakan medium untuk pelajar mencari maklumat sebagai sumber, rujukan atau informasi yang mereka perlukan. Pelbagai aplikasi atas talian boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat yang berguna dan membantu pelajar untuk proses pembelajaran. Pengkalan data. Pengkalan data juga dikenali sebagai tempat untuk menyimpan data-data penting seperti kehadiran pelajar dan menyimpan nota. Contoh aplikasi yang boleh dikaitkan dengan penggunaan pengkalan data ini adalah Google Drive, Cloud dan Microsoft Teams. Cara penggunaannya adalah dengan memuat naik nota ke dalam sistem tersebut dan berkongsi pautan dengan pelajar-pelajar agar mereka boleh memuat turun nota tersebut. Pertama adalah kelas online. Belajar secara online boleh membantu untuk menjimatkan wang. Anda tidak perlu mengeluarkan wang belanja untuk pergi ke kursus yang jauh dari tempat tinggal. Ia juga boleh menjimatkan masa dan tenaga kerana pelajar tidak perlu bergerak untuk menghadiri kelas secara fizikal. Kedua adalah menonton video. Dengan adanya kebolehan untuk merakam video seperti merakam syarahan pensyarah sewaktu kuliah, ia dapat meringankan beban pensyarah dan juga memberi pilihan kepada pelajar untuk mengulangi video tersebut pada bila-bila masa. Ketiga adalah perbincangan bersama pensyarah secara privasi. Pelajar boleh meminta pensyarah untuk membuat perbincangan secara berkumpulan. Hal ini boleh dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet atau Microsoft Teams. Tambahan, ia boleh menyenangkan untuk pelajar dan pensyarah berinteraksi antara satu sama lain tanpa bersemuka. Keempat adalah menguruskan nota di atas talian. Menguruskan nota bermaksud mendapatkan atau menyimpan nota di atas talian yang melibatkan pelajar dan pengajar perlu mencari alternatif untuk memberikan nota kepada semua pelajarnya walaupun tidak bersemuka. Kelima adalah perbincangan secara berkumpulan. Mereka perlu bijak untuk menggunakan teknologi yang sedia ada seperti telefon yang mempunyai aplikasi WhatsApp, Telegram dan lain-lain untuk mengadakan perbincangan bersama dengan ahli kumpulan yang lain walaupun berada di tempat yang berbeza. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Said Lamsah pada tahun 2017, seramai 77.9% pelajar telah menggunakan Telegram dan WhatsApp untuk mengadakan aktiviti perbincangan tugasan yang telah diberikan. Dan akhir sekali adalah menjawab penilaian pembelajaran secara atas talian. Ia merupakan satu alternatif yang boleh dilakukan oleh setiap guru atau pensyarah untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajarnya. Mereka boleh mengadakan kuis tutorial dan ujian dengan menggunakan platform yang sesuai seperti Ulearn, Google Form dan lain-lain. Soalan-soalan tersebut perlulah disediakan dengan memberi arahan yang jelas bersama rubrik yang lengkap. E-pembelajaran juga datang dengan beberapa kesan dan impak pada jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Antara impak jangka masa pendek ialah dapat membantu pihak kerajaan dalam menangani masalah COVID-19 yang kian berleluasa. Hal ini kerana penjarakan sosial amatlah dititik beratkan dalam menangani wabak tersebut daripada terus menular. Oleh itu, pihak kerajaan dapat mengalihkan perhatian mereka ke arah sektor-sektor seperti sektor ekonomi. Seterusnya,
Antara impak e-pembelajaran pada jangka masa sederhana pula ialah berlaku penyalahgunaan internet dalam kalangan pelajar. Hal ini adalah disebabkan kerana pelajar mempunyai sepenuh kebebasan ketika e-pembelajaran sedang dijalankan. Adakah ianya dapat dipastikan bahawa pelajar sedang menumpukan sepenuh perhatian mereka ketika sesi e-pembelajaran sedang dijalankan? Mestilah tidak. Perkara ini adalah disebabkan oleh pelajar akan terdorong untuk menggunakan kebebasan yang ada dengan menonton filem di internet, berbual bersama rakan di media sosial maupun bermain permainan video juga adalah tidak mustahil. Akhir sekali, e-pembelajaran juga turut memberikan impak pada jangka masa panjang. Graduan yang menamatkan pembelajaran atas talian sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini kerana pihak majikan juga sedia maklum dengan kesan negatif e-pembelajaran seperti penipuan di dalam peperiksaan, dan pihak majikan mestilah tidak mahu merisikokan pengambilan pekerja yang tidak berkebolehan. Sekiranya kesemua individu yang tidak berkualiti diterima kerja, masalah pembangunan sesebuah masyarakat akan timbul disebabkan oleh para pekerja yang tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang yang dijawatnya.